sesuatu yang terjadi, sesuatu yang dapat dengan kita, yang datang kepada kita, tidak ada yang bukan izin daripada Allah. Tidaklah sesuatu itu terjadi yang bukan karena Allah, yang bukan diizinkan Allah. Semua sudah ditetapkan dan diizinkan Allah. Tidak ada. Itulah orang yang mau berpikir, itulah orang yang sedang. Kalau kita tahu silap kita, kita tak buat dah. Kalau kita tahu, kalau kita sedar itu perbuatan yang salah, kita tak akan buat. Itulah gunanya seorang guru yang bagi tahu, oh engkau silap kau sini. Guru kan lebih dulu lagi. Guru kan dah banyak apa-apa yang dia jalan dalam hidup ni. Berbagilah dengan murid. Jangan cari di luar diri. Segala sesuatu ada pada diri. Yang tak ada diri, yang tak ada dalam diri itu yang bukan sesuatu. Segala sesuatu ada pada diri, kecuali yang bukan sesuatu, itu tak ada pada diri. Jadi carilah sesuatu pada diri kamu sendiri. Kalau seseorang itu paham, dia tahu apa yang dia buat itu salah, dia buat juga, itu orang tak sedar diri. Dah tahu dia salah, dia buat juga. Ini orang tak tahu diri. Yang banyak sekarang ni, apa-apa yang dia buat tu, dia tak tahu kalau itu salah, sebab kejahilan. Jahil, orang yang jahil, Allah tak suka kepada orang yang jahil dengan kebodohan, lagi tak beriman. Allah tak suka. Itulah hidup jadi susah, rezekinya jauh, hidup gundah gulana, apa-apa buat tak kena. Itu yang buat hati kita tu tertutup. Hidup tak selesa, tidur tak nyaman, duit banyak pun kita susah. Itu kalau orang yang tahu akan dirinya, lagi tahu akan Tuhannya, dia tak akan pernah merasakan susah. Sebab sentiasa Allah melindungi dia, sentiasa Allah memberi petunjuk kepada dia. Allah lindunglah yang Allah suka. Allah tak bagi petunjuk kepada orang yang tak tahu kepada Tuhan, tak tahu kepada Allah. Dibiarkan Allah lah. Bukankah kita ni semuanya atas kerana izin Allah? Apa-apa yang kita buat ni, itu semua izin daripada Allah. Yang baik itu mesti datangnya daripada Allah. Yang buruk, yang tak baik itu datang daripada diri kita sendiri. Itulah hidup kita jadi bercelaru aja. Tak nak kita tahu diri kita. Selalulah tengok apa kesalahan kita. Sentiasa introspeksi diri. Sentiasalah kita. Apa salah aku? Yang hari-hari kita buat kesalahan, kita tak sedar. Hati kita ni selalu bercelaru, buruk sangka. Tengok benda yang tak elok, hati kita ni sudah terjejas. Jadi kalau kita tak faham, kita tak sedar apa-apa yang kita buat, merugilah kita. Berapa banyak orang yang tak kenal dirinya, tak faham dirinya, hidupnya itu susah. Banyak. Selalu dia cakap, aku ni kenapa, aku ni mengapa, kenapa aku ni susah, kenapa ini tak kena, kenapa itu tak kena. Isteri kita bercelaru, anak gundah gulana, semua menyalahkan kita. Macam tadi tu, ada cawan, orang lain yang tumpahkan, kita pula kena tuduh. Seakan-akan kita ni tempat kesalahan. Sebenarnya kan Allah menguji kita. Kita tak tahu, dah balik menyalahkan orang balik. Aku tak buat, mengapa aku pula yang kena? Itu kan kita tak sedar. Allah sedang menguji kita dengan kenikmatan. Allah sedang nak dengan kita. Kau kembalilah kepada aku. Marilah kau dekat kepada aku. Kau fahamlah aku ni sangat dekat kepada kau.
Saking dekatnya aku kepada dirimu, tak bersentuhan. Jauh pun aku dengan kau, tak ada jaraknya. Aku lebih dekat daripada diri kau sendiri. Apa yang dekat tu? Asmaku dekat kepada engkau, af'alku dekat kepada engkau, sifatku dekat kepada engkau, zatku dekat kepada engkau, karuniaku dekat kepada engkau, rezekiku sudah aku dekatkan kepada engkau. Kau melihat, aku yang melihatkan. Kau boleh mendengar, aku yang mendengarkan. Kau boleh usaha jalan ke sana kemari, aku yang menggerakkan kau. Sampai kau boleh berfikir, boleh menghayal, boleh dapat ini, dapat itu, aku semuanya. Kenapa kau tak tahu? Mengapa kau tak faham? Aku sentiasa dekat, kata Allah. Ini kan yang jadi persoalan kita, yang kita tak faham. Akhirnya kita menuduh Allah. Allah tak adil. Allah tak suka dengan aku ni. Allah suka dengan satu kaum saja. Kita ni yang tak tahu kepada Allah. Kalau nak cari solution dia, nak cari penyelesaian dia, mesti kita faham dulu apa puncanya. Nak cari solution kan mesti tahu. Kalau dah tahu datang tu daripada diri kita sendiri, maka perbaikilah. Perbaiklah. Itu pandangan rasa engkau orang. Tapi orang yang baik itu di mata Allah, orang yang suci, orang yang sentiasa suci, kan berbeza tu. Tapi kata Allah, tapi pandangan Allah, Allah memandang, Allah tengok, Allah merasakan sesiapa yang sentiasa mensucikan dirinya. Cuba ikut tu. Kita kan kena ikut apa yang Allah nak, bukan Allah ikut apa yang kita nak. Jadi kalau nak diperhati Allah, kalau nak lindungan Allah, kalau nak rezeki daripada Allah, patutlah kita mulakan kesucian diri zahir, diri batin kita. Tak ada ubat lain dah. Sebab apa-apa kalau Allah tak suka, tak akan menjadi semua apa yang kau buat, apa yang kau usahakan, apa yang kau hayalkan, apa yang kau nak, Allah tak akan izinkan, Allah tak akan kabulkan. Siapapun kau, ulama ke, guru ke, ustaz ke, tak akan boleh jadi kalau Allah tak izin. Wali sekalipun kalau Allah tak izinkan, tak boleh buat apa-apa. Sebab Allah suka sesiapa yang sentiasa mensucikan dirinya. Apabila kau tak guna ni, kau tak akan dapat ridha dan ikhlas daripada Allah. Allah tak suka. Apapun kalau Allah tak suka, tak akan menjadi. Allah tak suka. Tuhan tak suka. Apa yang kau buat mesti salah. Kalau Allah suka, apa yang kau buat mesti jadi. Apa yang kau perkatakan, apa yang kau inginkan, kau tak cakap pun, kau tak minta pun, Allah akan bagi. Allah suka. Agung saja suka kau dah kaya raya. Agung, kau disuka agung, kau dicari agung, kau dicari raja. Macam mana kalau raja nak datang ke rumah kita? Sungguh senangnya kita, sungguh bahagianya kita. Raja nak datang, Tuhan datang, kau tak tahu. Aku datang kepadamu, kau buat tak tahu. Kemana kau di masa aku datang, kata Allah. Aku datang di 2/3 malam, mengapa kau tak tahu? Kau tak sedar kemana kau pergi. Yang aku ada, kau tak tengok. Yang aku hadir, kau tak faham. Yang aku tak ada, kau buat. Ketahuilah bahwasanya Allah sangat-sangat mencintai, sangat-sangat suka, sangat-sangat berkehendak kudrat iradat Allah tu kepada sesiapa yang sentiasa mensucikan diri zahir dan diri batinnya. Kalau kau tak suci diri zahir, diri batin kau, aku tak suka kepada kau. Aku tak reda kepada kau.
Aku benci kepada orang yang kotor. Itulah hidup kita jadi gundah gulana. Itulah hidup kita jadi semua tak kena. Apapun yang kita buat tak kena. Apapun yang kita kerjakan tak jadi. Apapun yang kita nak, semuanya tak boleh dapat. Sebab Allah tak suka. Allah tak izinkan. Nabi pun dah berkata, la tatarabu zaratin biiznillah. Kau nak sembahyang pun bercelaru, tak suci. Berniaga pun kau, banyak duit kau, modal kau banyak, kerja pun kau dengan orang, skill kau bagus, ada degree, Allah tak suka dengan kau. Degree, profesor pun, doktor sekalipun, kalau Allah tak suka, habislah hidup kita. Semuanya tak kena. Kena buang kerja, berniaga bankrupt, apa yang kita buat, apa yang kita berniaga tak laku, orang tak nak beli. Apa kesalahan kita ni? Tengok orang berniaga, bagus pula jualan dia. Apa perniagaan, laris manis, semua boleh jual. Kita selalu kita menyalahkan Allah. Selalu kita buruk sangka kepada Allah. Oh, ini Allah tak adil, ini Allah tak adil. Kita tak mau introspection diri kita. Tak mau inspection diri kita. Tak nak correction diri kita. Pernahkah kita correction apa yang kita buat? Pernahkah kita tahu apa kesalahan kita? Selalu kita menyalahkan Allah. Selalu kita menyalahkan diri orang. Pasti ada yang tak kena. Pasti ada yang buruk pada diri kamu. Bolehkah sesuatu terjadi kalau bukan dengan izin Allah? Bolehkah sesuatu dapat kalau bukan dengan izin Allah? Apa-apa di dunia dan di langit dan di antaranya mesti, pasti semua atas izin Allah. Yang buruk pun kau kerjakan, itu juga mesti ada izin Allah. Yang baik pun kau kerjakan, amal baik, amal buruk, itu semua izin daripada Allah. Sesuatu yang terjadi keburukan kepada dirimu, kalau Allah tak izinkan, tidak akan boleh terjadi. Sesuatu kebaikan pada diri kamu, apabila tidak dengan izin Allah, maka tak akan boleh berlaku. La tatarabu zaratin biiznillah. La tatarabu zaratin biiznillah. Tidak akan terjadi sesuatu sebesar debu pun. Tidak akan boleh bergerak sebesar biji zarah pun, apabila tidak atas izin Allah. Tidak akan boleh terjadi. Sesuatu yang hak itu mesti tegak. Sesuatu yang buruk pada diri kamu pasti akan hancur. Maka daripada itu, mulakanlah dari hati yang paling dalam diri kita. Dari hati kita yang paling kecil, mulakanlah kebaikan. Sucikanlah diri kita. Sucikanlah perbuatan kita. Sucikanlah perkataan kita. Sucikanlah pandangan kita. Sucikanlah hayalan kita. Prasangka buruk kita tu buanglah jauh-jauh. InsyaAllah keberkahan, rahmat dan hidayah Allah itu pasti datang kepada kamu.